Bila berselisih buat tak cakna, sungguh pun sudah bertentang mata. Benarlah sungguh pujangga Cina, jika tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama yang diberi Farah Nabila binti Juraimi, pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Muhammad Yunus Sulaiman. Naskah Sayang Ustazah Sayang karya Salmi Manja menjadi pilihan saya pada hari ini. Naskah ini menarik perhatian saya kerana naskah ini pernah diterbitkan pada tahun 1968 oleh Penerbitan Utusan Melayu. Setelah 5 dekad berlalu, naskah ini diterbitkan semula pada tahun 2012 oleh ITBM, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Naskah ini diterbitkan semula bertujuan supaya pembaca dapat menyelami suasana ketika si penulis iaitu Salmi Manja menulis novel yang berlatarkan kisah di sebuah madrasah. Naskah ini mengandungi 183 muka surat dan terdiri daripada 10 bab. Naskah ini mengisahkan tentang kehidupan sekumpulan pendidik di sebuah madrasah agama. Walaupun tajuk kisah ini ialah Sayang Ustazah Sayang yang seolah menonjolkan watak utama iaitu Ustazah Zamilah, akan tetapi naskah ini terdapat pembahagian kisah antara watak utama dan watak sampingan. Watak di dalam naskah ini tidaklah terlampau ramai, sekadar 4 orang ustazah dan 2 orang ustaz serta seorang pekerja am. Penampilan watak yang tidak ramai ini memudahkan pembaca lebih memahami kisah yang cuba disampaikan oleh penulis. Sebelum kita menyelusuri kisah ini dengan lebih mendalam, marilah kita mengenali siapakah penulis di sebalik karya yang indah ini. Salmi Manja atau nama sebenar Salihah Abdul Rashid ini merupakan anak sejati Singapura yang dilahirkan pada 24 Julai 1973. Selain daripada gelaran Salmi Manja, beliau juga menggunakan nama pena yang lain iaitu Melati Desa dan Rasidah Saleh. Gelaran Salmi Manja diberikan oleh Usman Awang yang bermaksud namaku Manja dalam Utusan Malaysia pada 4 Februari 1994. Marilah kita bersama-sama menyelami kisah ini dengan lebih mendalam. Madrasah ini sedang merancang untuk mencari dana bagi membesarkan bangunan melalui penganjuran malam derma yang mengandungi beberapa persembahan. Tentunya sebilangan tertanya, kenapa di sekolah agama boleh ada persembahan pertarian, bahkan para ustazahnya juga ada yang tidak sempurna penutupan auratnya sehingga menampakkan rambut. Namun, itulah gambaran masyarakat pada era berkenaan. Setiap watak di dalam kisah ini mempunyai masalah yang tersendiri. Ustazah Zamilah merupakan seorang ustazah muda yang baru mengenali erti cinta yang sebenar, namun beliau dipandang hebat oleh guru besar kerana idea dan pemikirannya. Ustazah Zamilah pula merupakan guru besar yang bercita-cita tinggi. Beliau berhasrat mahu menyambung perjuangan pengasas madrasah. Beliau juga mempunyai seorang suami yang lumpuh. Manakala Ustazah Zahira mempunyai masalah rumah tangga, sering bergaduh dengan suaminya, seorang penjual ubat, sehingga pernah dimasukkan ke hospital. Walaupun sering bertugas di madrasah, Ustazah Naimah berterusan dalam kalangan pekerja sehingga kadang-kala yang mana ni? Walaupun sering bertugas di madrasah, Ustazah Naimah mempunyai kerja sampingan iaitu menjual kain dan perangkat keperluan. Fenomena ini masih berterusan dalam kalangan pekerja sehingga kadang-kala kelihatan mereka lebih fokus kepada pekerjaan sampingan berbanding pekerjaan tetap. Hal sedemikian cuba disampaikan melalui watak Ustazah Naimah ini. Walaupun beliau digelar sebagai ustazah, anak dara beliau kelihatan bebas dengan suka keluar dan bertukar pasangan. Diburukkan lagi dengan suami beliau juga mempunyai perangai sedemikian. Ustaz Lazim pula mempunyai isteri yang amat cemburu hasil adu domba 2 orang jirannya. Manakala Ustaz Jamil masih bujang walaupun telah berusia 35 tahun. Beliau pernah dikecewakan dengan percintaan lama. Beliau juga selalu berbincang dan berbahas dengan Ustaz Lazim dalam pelbagai perkara, namun tidaklah sampai ke peringkat bermusuhan walaupun perdebatan keduanya terlihat hangat. Selain itu, ada juga watak-watak lain yang sebagai timpilan atau penguat cerita. Banyak iktibar yang dapat dipelajari dari kisah ini. Antaranya ialah kesabaran amatlah penting dalam menghadapi kecabaran hidup kerana Tuhan tidak akan memberikan dugaan sekiranya dia tidak mengetahui kekuatan hamba-Nya. Selain itu, sifat bertanggungjawab juga penting dalam menjalankan amanah agar kita sentiasa dipercayai. Menyusun pantun memakai rima dibuat menjadi kisah. Sudah lama kita bersama, tibalah masa untuk kita berpisah. Sekian saya akhiri bicara buku saya pada hari ini dengan ucapan terima kasih.